billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Terima kasih kepada Tuan Haji yang telah memulakan majlis kita pada malam ini. Warga kerja Anida, adik dan rakan-rakan, ibu-ibu, bapa-bapa, abang-abang, kakak-kakak, masuklah adik-adik dan anak-anak muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa kesyukuran kita yang setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita berkesempatan untuk hadir ke majlis-majlis ilmu seperti ini. Dalam kesibukan kita pelbagai tugasan, kita memperuntukkan daripada semasa ke semasa usaha yang diperlukan, ya, untuk kita ini menambahkan kefahaman kita terhadap agama Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan peringatan kepada kita di dalam sepotong hadis yang diriwayatkan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Kata baginda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, ya, sesiapa yang manusia itu Allah mahu dia tu mendapat banyak kebaikan, nescaya akan difahamkan kepadanya urusan agama. Dan perkataan yang dipakai ialah faqihah, dan faqihah ini dari segi bahasanya bermaksud al-fahmu ad-daqiq, ya, kefahaman yang terperinci dan mendalam, bukan tahu-tahu saja tetapi benar-benar tahu. Dan untuk benar-benar memahami agama Allah Subhanahu taala, dia memerlukan kepada effort lah, memerlukan kepada usaha dan kesungguhan kita untuk menambah, ya, kefahaman daripada semasa ke semasa. Ini adalah ceramah saya yang pertama selepas hampir 2 bulan saya tidak berceramah kerana sepenuh masa menjadi pelajar, ya. Baru lebih kurang seminggu lah balik daripada Istanbul. Saya sebulan berkursus di sana. Jadi mindset otak tu pelan-pelan lah, sikit-sikit tengah warm up sikit. Dan saya tak dapat recall bila kali terakhir program Nidak ni. Saya rasa pada mungkin bulan Syakban kot, ya, sebelum kita berpuasa. Kalau tak terlepas yang Syakban tu lah, ya, sebab Syakban pula masa tu tengah final exam. Jadi lepas final exam puasa terus terbang ke Turki dan sebulan di sana. Namun ala kulihannya, insya-Allah kita sambung perbincangan kita. Tajuk pada kali ini ringan-ringan sahaja. Kita menyambung perbahasan kita yang saya petik daripada tesis master yang dikarang oleh sahabat saya ataupun guru saya, Syekh Ahmad Al-Kaf, di Universiti Muqtah pada tahun 1996 dulu. Tajuk tesis master dia ialah Suratul Insan fi Tashbihat Al-Quraniyah, ya, gambaran manusia, image manusia di dalam perumpamaan Al-Quran. Sekadar kita recall balik sikit-sikit, perumpamaan adalah merupakan salah satu daripada kaedah yang dipakai oleh Allah SWT di dalam Al-Quran pada menjelaskan beberapa mesej berkaitan dengan proses nak memahami manusia. Allah SWT dalam ayat Al-Quran boleh beritahu terus, ya, manusia ini sifat dia sekian-sekian. Tetapi dengan membandingkannya ataupun menyampaikannya dalam bentuk analogi, dalam bentuk perbandingan, ia akan merangsang manusia untuk lebih berfikir dan lebih memberikan perhatian. Dan mudah-mudahan dengan cara itu, impak yang dihasilkan daripada perumpamaan Al-Quran ini lebih kuatlah. Ya, kalau dikatakan manusia ini bercakap tu janganlah, orang kata, meninggikan suara sangat, tak elok, sampai dah mesej, ya. Tapi kalau digambarkan jangan bersuara tak elok, ya, seperti keldai, maka itu akan memberikan impak yang berbeza. Maka di dalam bahasa Arab, begitu juga dalam bahasa kita, dalam bahasa Inggeris, dalam mana-mana bahasa saja,
Ada banyak perumpamaan, dan perumpamaan ini kalau kita banyak pakai dalam kegunaan seharian, biasanya dia menunjukkan orang itu adalah manusia yang berfikir, kerana dia boleh kaitkan satu benda dengan satu benda. Ya, contohlah kalau saya bawa balik pada Turki ni kan, ya, ada banyak pepatah Turki yang berbentuk perumpamaan. Ya, misalnya ada pepatah yang menyebut, dia kata Arslan Yatandan Belidir. Ya, maksud dia seekor singa itu dikenal pasti akan kesingaannya daripada tempat di mana dia tidur. Ya, itu adalah leteran ibu kepada anak yang bila bangun pagi, tolong kemaskan katil. Ya, kalau kamu rasa kamu tu hero sangat, hebat sangat, ketahuilah seekor singa itu terselah kesingaannya pada bagaimanakah rupa tempat dia tidur. Ya, maksud dia macam itulah. Dan kalau kita nak memuji sesuatu, katalah orang hidangkan kita teh, ya, di Turki kalau allergic teh memang tak boleh survive lah, ya. Sentiasa teh, kalau kita kata teh tu bagus, ya, kalau kita boleh katakan iyo tu, maknanya bagus teh tu. Tetapi dia ada perumpamaan, dikatakan tausan kana gibi, ya, teh seperti darah arnab, ya, untuk menggambarkan cantiknya warna teh tu. Ya, dan kalau teh tu tak cantik warna dia, cair sangat, dia kata aptes suyu gibi, seperti air wuduk, macam air semayang. Cair sangatlah, nampak tembus belah sana kan, ya. Jadi dalam perbualan seharian, kalau sekiranya seseorang itu menggunakan perumpamaan-perumpamaan, itu memberikan indikasi bahawa orang itu adalah seorang yang bijak. Dia memahami latar belakang budaya dia boleh mengaitkan sesuatu dengan sesuatu, dan itu mengangkat manusia ke satu darjat yang lebih baik. Dan kebiasaan dalam bahasa harian itu diperuntukkan Al-Quran satu penghususan, bahawa dalam Al-Quran ada banyak perumpamaan untuk menggambarkan tentang watak-watak manusia. Ya, itu lebih kurang dia punya latar belakang lah, insya-Allah. Baik, kita telah menyampaikan dalam pertemuan-pertemuan yang lepas bagaimana Allah SWT mengumpamakan manusia dengan kejadian-kejadian alam. Ada yang diumpamakan seperti batu, ya, ada yang diumpamakan seperti beradanya manusia di tempat yang tinggi dan sebagainya. Pada malam ini kita nak sentuh sedikit, iaitu bagaimana Allah SWT mengumpamakan manusia seperti sesetengah haiwan. Ya, mungkin kadang-kadang bila manusia digambarkan seperti setengah-setengah haiwan, ia boleh bermaksud satu puji-pujian, ia juga boleh bermaksud satu amaran atau penghinaan, bergantung kepada sisi manakah tashbihat itu dibuat. Ya, jadi pada malam ini kita pilih haiwan yang paling saya rasa menarik untuk dibincangkan. Menarik bagi saya lah. Bagi tuan-tuan puan tak tahu lagi lah. Iaitulah kaldai, yang disebutkan oleh Allah SWT beberapa kali dalam Quran, lebih kurang dalam 2-3 kali. Mengapakah kaldai dipilih? Apakah ciri-ciri yang ada pada kaldai? Dan siapakah manusia yang digambarkan ada ciri-ciri persamaan dengan kaldai? Okey. Sebagaimana yang kita sedia maklum, dulu-dulu saya ada sebutkan bahawa saya telah memandai-mandai dengan membahagikan dunia ni kepada dua alam. Satu alam babi, satu lagi alam keldai. Ya. Ada separuh daripada dunia kita pada hari ini yang sensitif dengan babi, tak sensitif dengan keldai. Ada separuh lagi pula sensitif dengan keldai, tak sensitif dengan babi. Ya. Jarang orang itu sensitif dengan keldai dan babi pada kadar yang sama. Hakikatnya kedua-dua haiwan itu diharamkan oleh Allah SWT untuk kita consume dia, ya, khususnya pada memakan daging dia lah. Tetapi kalau pada menggunakan anggota-anggota dia yang lain, tu ada perbahasan ulama yang macam-macam cerita dalamnya. Sebelum kita nak melihat bagaimana Allah mengumpamakan ada setengah-setengah manusia yang macam keldai, kita kena hayati dululah keldai itu, apakah status sosial dia, ya, supaya kita boleh get the point. Dan untuk itu kita perlu memahami, saya sekadar repeat secara ringkas saja, keldai dan babi, khinzir, adalah dua haiwan yang diharamkan oleh Allah SWT untuk kita makan. Satu dengan nas Al-Quran, satu dengan nas hadis Nabi SAW. Ungkapan baginda dalam peperangan Khaybar, ketika mana Allah SWT mengharamkan nikah muta'ah, pada masa yang sama juga Allah SWT mengharamkan keldai daripada
dimakan, ya, oleh dia tidak najis tapi tidak boleh dimakan oleh orang-orang yang beriman. Kedua-duanya itu ada beberapa ciri persamaan, ya, dan ciri persamaan ini bukanlah illah dia. Illah dalam arti kata tempat di mana hukum pengharaman itu disandarkan, ya, iaitu saya tak berapa arif tu, kena tanya ustaz-ustaz yang arif dalam bab usul fiqh. Tapi yang saya nak sebutkan ini adalah hikmah dia. Hikmah ni something yang lebih fleksibel dan dia terbuka kepada pengkajian kita dan kita memahaminya dari semasa ke semasa, ya. Jadi hukum tu tak bersandar pada hikmah. Hikmah itu adalah satu manfaat yang kita boleh justify ia datang daripada hukum tersebut. Hikmahnya ialah keldai dan babi adalah dua haiwan yang sinonim bahawa mereka itu mempunyai sifat-sifat yang amat rendah, ya, mempunyai akhlak yang rendah. Ya, kita boleh memajukan kandang babi tetapi kita tak boleh memajukan babi. Ya, kita boleh mencanggihkan kandang dia, teknologi semua, tapi kita tidak boleh mengubah tabiat khinzir tersebut. Begitu juga dengan keldai. Jadi masyarakat pun secara semula jadinya menggunakan kedua-dua haiwan ini untuk insult satu sama lain lah. Tu kata tadi, ya, ada setengah dunia dia insult orang dengan menggunakan haiwan babi tadilah. Ya. Kalau misalnya dalam orang Melayu ni kita kata engkau ni keldai lah, buat itu dia tak ada impact. Kenapa? Kenapa pula kau kata aku keldai? Macam tak ada apa-apa kan, kena nak terang pula gini keldai. Tapi kalau kata nak sebut pun susah yang tu, babi kau, kata tu astaghfirullahalazim, ya, tergerak dalam ni. Ya. Jadi kalau dalam jiwa kita tu tergerak dengan babi, tidak dengan keldai, maknanya kita Melayu. Ya. Kalau kita tergerak dengan keldai, tidak tergerak dengan babi, tu mungkin orang Arab lah. Ya. Sebab kalau orang Arab kita marah dia, wallahi anta khinzir, katalah tu. Syur, Lish, kan, kenapa kau kata aku babi kan? Apa masalahnya? Dia tak ada rasa offended pun. Tapi kalau kata anta himar, habislah, putus saudara. Ya. Maknanya impact dia tak sama. Jadi kita kena appreciate benda tu untuk kita memahami beberapa perumpamaan dalam Al-Quran. Baik, kita lihat yang pertama, Allah SWT mengumpamakan manusia seperti keldai di dalam Al-Quran kerana pada keldai itu ada beberapa sifat. Dan sifat yang kita nak sentuh pada malam ini ada 3, iaitu yang pertama kedunguannya ataupun kebodohannya. Tak maaf, ya, kalau ada pejuang hak asasi keldai ke mana saya tahu kan, ya, kenapa Ustaz Azizah menghina keldai dalam ceramah dia, bawa pergi mahkamah pula sekarang ni, macam-macam boleh jadi kan, ya. Jadi minta maaf lah, ya, saya sekadar menyatakan kebenaran ya, bahawa memang dalam dunia ni mungkin ada banyak haiwan yang bodoh tetapi tidak seserlah kebodohan keldai. Ya, minta maaf keldai, ya. Kemudian yang keduanya, sifat yang kita nak sentuh ialah kepanikan, ya, panik, sifat panik yang ada pada keldai. Dan yang ketiganya adalah suaranya yang buruk. Ya, ini ada 3 benda. Kita ambil bahagian yang pertama, ya, insya-Allah. Sekejap, seram-seram, sejuk sikit. Saya demam sikit malam ni. Kejutan culture shock balik daripada alam student, ya, balik ke Malaysia. Baik, kita lihat ayat yang pertama. Ayat yang pertama ini telah diterangkan, ya, oleh misalnya di dalam dalam tafsir Ibnu Katsir, asbabun nuzulnya ialah pada sikap orang-orang Yahudi yang menolak kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana baginda itu bangsanya adalah Arab. Lari daripada harapan mereka, ya, bukan expectation mereka tapi harapan mereka, masih berharap bahawa Nabi akhir zaman itu masih daripada kelompok mereka, tetapi malangnya Nabi akhir zaman itu adalah daripada bangsa yang selama ini mereka pandang rendah, iaitu bangsa Arab. Mereka menolaknya dalam keadaan mereka berilmu, mereka mengetahui tentang segala kriteria yang ada pada Nabi akhir zaman itu. Lalu ayat ini diturunkan bersabitan dengan penolakan tersebut. Allah SWT menyebut dalam surah Al-Jumu'ah, ya, ayat yang kelima, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, mathalul ladzina hummilut taurata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara bi'sa mathalul qaumil ladzina kadzabu biayatillah wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Ya, perumpamaan, ya, bagi orang-orang Yahudi itu yang menolak kenabian Nabi Muhammad SAW itu, bahawa mereka itu pada suatu ketika telah diberikan kepada mereka At-Taurah, thumma lam yahmiluha, akan tetapi kemudiannya mereka mengingkari
Ya, mereka menanggung Taurat, kemudian mereka meninggalkannya. Ya, kamathalil himari yahmilu asfara. Mereka itu adalah seperti keldai yang menggendong kitab-kitab. Amat buruk perumpamaan bagi kaum berkenaan, iaitu kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah, dan Allah itu tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. Baik. Ayat ini Allah SWT menggambarkan ataupun memberitahu kepada kita bahawa perbuatan orang-orang Yahudi menolak kenabian Nabi Muhammad SAW adalah seperti perbuatan keldai yang menanggung kitab, membawa kitab, tetapi mereka berada di kemuncak kebodohan mereka. Ya, mereka itu menanggung sesuatu yang sangat berharga, tetapi mereka tidak dapat memberikan makna yang ataupun memberikan nilai yang sebenar kepada apa yang mereka bawa. Ya, kalau misalnya orang yang tidak ada kitab menolak kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia lain. Tetapi bagi orang yang telah ada ilmu tetapi masih menolaknya, maka itu adalah kemuncak penolakan. Dan kemuncak penolakan itu digambarkan dalam ayat ini, sifat mereka adalah seperti keldai, iaitu satu makhluk yang tidak dapat mengambil manfaat daripada apa yang ada pada dirinya sendiri, sehingga mengheret dia kepada kedudukan yang amat hina, iaitulah seperti keldai yang menanggung kitab. Walaupun ayat ini maknanya ditujukan kepada orang-orang Yahudi, tetapi seperti biasa dalam memahami penafsiran ayat-ayat Al-Quran, kaedah yang harus selalu kita berikan perhatian, iaitulah al-ibrah li umumil lafzi la bi khusus as-sebab. Pengiktibaran satu-satu ayat adalah berdasarkan kepada umumnya lafaz dan bukan kepada khususnya sebab. Maknanya, satu-satu ayat turun ada sebab-sebab yang khusus kenapa ayat itu diturunkan, bersempena peristiwa, kejadian, kaum, kisah yang tertentu. Tetapi pengiktibaran daripada ayat itu bersifat umum. Dalam erti kata yang lain, bukan hanya orang-orang Yahudi sahaja yang harus mengambil iktibar daripada perumpamaan ini, tetapi kita juga harus meneladaninya, bahawa ciri itu boleh ada pada diri kita. Kita lihat ya, misalnya disebutkan dalam perbahasan berkenaan dengan ayat ini, penyelewengan orang-orang Yahudi terhadap Alkitab bukan penyelewengan hanya dari segi sanad dan matan. Dalam erti kata, daripada siapa kepada siapakah riwayat-riwayat di dalam kitab-kitab rujukan mereka itu diriwayatkan daripada satu generasi ke satu generasi, tetapi penyelewengan mereka juga pergi sampai kepada peringkat menyelewengkan penafsiran terhadap isi kandungan yang terdapat dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ini. Bani Israel ini disebutkan dalam ayat ini, apa yang mereka bawa itu sebagai asfar, asfara. Asfar ini dalam bahasa Kananah pada masa tersebut bermaksud kitab, ataupun kutub, kitab-kitab yang dirujuk kepada dalam agama mereka. Saya tertarik bila Al-Quran ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam membicarakan tentang sifat-sifat orang Yahudi, sebab baru ni semasa berada di Turki, walaupun di Turki tetapi dalam program kami itu Muslimnya adalah minoriti. Kami ada 20 orang pelajar yang datang daripada pelbagai negara. So yang Muslimnya minoriti. Ada ramai non-Muslimnya, daripada Amerika Syarikat, daripada Britain, daripada Finland, Itali dan juga beberapa negara yang lain. Walaupun sebenarnya dari satu sudut saya sangat mengagumi kesungguhan mereka untuk belajar sejarah kita lah. Ya, sebab kursus selama 3 minggu lebih tu, lebih kurang dekat sebulan tu adalah kursus belajar membaca dan menulis tulisan Jawi lama, tulisan bahasa Turki lama yang bahasa Arab tu, belajar menulis tu. Jadi pelajar-pelajar yang datang ni, kalau macam saya dah kenal lah huruf-huruf Arab tu, tapi ada sebahagian mereka memang tak kenal langsung. Dan kami dikursuskan dalam kursus ini dengan tujuan supaya apabila membuat kajian dalam bidang sejarah, kami berkeupayaan untuk merujuk terus kepada rujukan utama yang kebanyakannya bertulis di dalam bahasa Turki Jawi. Jadi di kalangan kami tu ada yang antara yang tidak hadir 20 orang tapi datang 18 saja. Salah seorangnya adalah
Yahudi daripada Israel lah. Saya mengharapkan dia datang jadi housemate saya, roommate saya pun tak apa kan sebab nak memahami. Cuma saya duduk sebilik dengan seorang warga US. Jadi bila kita berbual tentang agama Kristian, tentang agama Yahudi, ada beberapa perkara yang menghairankan mereka lah. Contohnya, kita tahu Nabi SAW ada mengingatkan kepada kita bahawa kita ini dituntut untuk membezakan diri kita daripada orang Yahudi dan orang Nasrani. Antaranya ialah kalau kita sedang memakai sarung kaki, katalah kita pakai stokin kita bersih, kita nak semayang, janganlah stokin itu ditanggalkan semata-mata untuk menjadikan semayang kita itu kita rasa lebih selesa. Sebaliknya, pakailah stokin tersebut ketika bersolat, kerana sesungguhnya orang-orang Yahudi itu apabila bersolat mereka akan menanggalkan sarung kaki mereka. So dalam Islam dia ada banyak benda yang Nabi SAW perintahkan. Dia punya poin utama dia adalah supaya kita ni tak sama dengan orang Yahudi dan Nasrani. Kita puasa 10 Muharram, orang Yahudi dan Nasrani pun puasa 10 Muharram, maka kita dituntut supaya kalau boleh puasa ekstra sehari selepasnya ke sehari sebelumnya ke. Berpuasa, kita dituntut supaya bersahur, supaya puasa kita tak sama dengan puasa orang Yahudi dan Nasrani. Jadi bila saya berbual dengan kawan-kawan ni macam-macam lah. Yang Katolik yang ada, yang Ortodoks yang pun ada, daripada Greece, daripada Bulgaria ya, daripada Katolik pun ada. Jadi bila berbual, cuma Yahudi tak ada. Tak pernah tahu pun, tak pernah terlintas pun dalam pemahaman mereka ada orang Yahudi yang bila semayang menanggalkan stokin mereka lah ya. Jadi satu persoalan yang timbul pada masa tersebut ialah menunjukkan bahawa apa yang disebutkan oleh Nabi SAW itu mungkin daripada satu sudut dia ada terikat dengan kebiasaan ataupun amalan orang Yahudi pada zaman baginda, yang mana pada hari ini orang Yahudi yang ada dari segi ritual mereka dan juga orang Nasrani mungkin dah tak sama dengan apa yang disebutkan dalam nas-nas hadis baginda SAW ya. Kalau kata puasa 10 Muharram, tak ada dah orang Yahudi dan Nasrani yang puasa pada 10 Muharram ya, kerana mereka telah menggunakan kalender yang berbeza dan sebagainya. Untuk itu dia memerlukan kepada kita ni, bila nak memahami nas tu, kita perlu memahaminya dalam bentuk yang tidak terlalu terikat dengan elemen-elemen semasa pada masa tersebut, iaitu soal orang Yahudi pakai stokin, so kita kena tanggal stokin, orang Yahudi tanggal stokin, so kita kena pakai stokin. Sebaliknya, poin yang kena diketengahkan ialah perbuatan itu adalah untuk membina identiti umat Islam. Itu poin yang penting yang perlu diketengahkan. Dalam arti kata yang lain, saya dah terseleweng sikit ya. Dalam arti kata yang lain, pemahaman kita terhadap agama itu perlu bersifat dinamik, dan kerana itu daripada semasa ke semasa gerakan islah dan tajdid itu diperlukan untuk disaring agama kita ni daripada satu zaman ke satu zaman, mana satu yang benar-benar ianya merupakan tuntutan agama, mana satu yang ia datang sebagai adat, kebiasaan, penafsiran yang perlu diasingkan daripada ajaran agama yang asal, supaya ada bahagian kekal kita committed dengannya, ada bahagian yang lenient yang boleh kita ubah. Contohnya, dia dah mula nak merepek tu. Contohnya masjid. Ya, kami punya kelas daripada pukul 9 pagi sampai 1 tengah hari saja. Dalam kelas pukul 1 kami akan dibawa ke mata-rata tempat lah dalam Istanbul tu untuk lecture, tetapi di lokasi. Ya, antaranya yang paling banyak dilawat ialah masjid-masjid lah. Ya, lepas masjid ni, lepas masjid. Saya duk risau juga, takut yang kawan-kawan non-Muslim ni boring kan. Maknanya lepas satu masjid kan. Maknanya apa kepentingannya mereka. Tapi Alhamdulillah, perginya mereka dari satu masjid ke satu masjid itu memberikan impak. Selepas beberapa masjid pergi, saya tanyalah kepada kawan-kawan ni apa respon mereka tentang masjid. So bila kita pergi masjid, kita analisa arkitektur dia. Ya, contohnya Mimar Sinan apabila dia nak membina Masjid Sulaimaniyah, masjid yang terbesar lah yang dibina oleh Mimar Sinan, teknologi yang dipakai oleh Mimar Sinan tu adalah membina satu masjid yang kubah dia sangat-sangat besar ya, tetapi distribution berat kubah itu
diagih-agihkan dengan pintar melalui teknik pembinaan dia, sehingga bila sampai struktur kat bawah tu boleh dikatakan zero kat bawah tu. Jadi sebab itu gempa bumi, dah berapa kali gempa bumi di Istanbul, begitu dahsyat gempa buminya, masjid-masjid ni maintain. Sebab walaupun dia besar dan dahsyat punya rupa dia, tapi calculation yang dibuat oleh Mimar Sinan ni menyebabkan berat kubah dan bangunan itu telah distributed sampai ke peringkat di bawah tu, dia jadi almost zero. So dia ringan sebenarnya dari segi mana sebut. Tetapi nak membenanya, dia buat 3 peringkat. Dia buat masjid kecil dulu, kemudian masjid besar sikit. Last sekali dia buat masjid Sulaimaniyah dan juga Salimiyah dekat Edirne. Jadi kawan-kawan yang non-Muslim ni, dia kata selepas kami pergi 2, 3, 4 masjid, mereka lebih suka masjid di Bursa berbanding dengan masjid di Istanbul. Beza masjid Bursa dengan masjid Istanbul, masjid Istanbul besar-besar. Ya, besar-besar. Masjid di Bursa ni lebih modest, sederhana, kubahnya tidak begitu besar, kubahnya kecil-kecil. Ya, dia punya pengaruh dia lebih kepada pengaruh Seljuk, dan hiasan dalaman dia lebih sederhana. Kata mereka, walaupun masuk ke masjid Istanbul ataupun masjid Bursa, dia ada rasa macam tenang sikit. Dia tak macam katedral, kata mereka. Sebab katedral ni bila kita masuk, kita rasa sempit walaupun bangunannya sangat besar. Ya, kerana terlalu banyak sculpture, ada patung-patung dan sebagainya itu, menyebabkan mereka sendiri kata mereka rasa sempit dada bila masuk ke katedral, dia punya architecture dia. Tapi bila masuk dalam masjid, mereka rasa lapang, dan walaupun rasa lapang, dia tidak menjadikan kita rasa kecil, macam tertekan lah, kita relax kat dalam tu. Tapi relax masjid Istanbul dengan relax masjid Bursa tu lebih lagi. Jadi kami duduklah bincang, tanya lecturer, kenapa, apakah calculation Mimar Sinan punya projek masa buat tu, dia nak pilih warna tu, warna apa yang dia pilih supaya orang yang masuk masjid tu relax. Akhirnya kesimpulan yang dibuat di hujung discussion kami tu ialah ketenangan itu lebih dirasai di Bursa, kerana di Bursa ni ialah ibu negara Daulah Osmaniyah sebelum Konstantinopel ditawan. Jadi masjid-masjid di Bursa ialah masjid-masjid yang dibina sebagai sebuah masjid. Tetapi di Istanbul, masjid-masjid yang terkenal tu, Blue Mosque, Sulaimaniyah, Masjid Al-Fatih, ialah masjid-masjid yang dibina dalam jiwa arkitek dia ada dorongan tambahan, iaitu untuk menandingi Hagia Sophia. Ya, untuk melawan arkitektur Kristian pada masa tersebut, Hagia Sophia. Jadi ada elemen show off sikit. Ya, macam nak nunjuk-nunjuk sikit lah. Jadi show off itu terselah dalam bentuk design, warna-warna dalam masjid tu yang pada kita cantik, tapi bagi orang asing, dia rasa masjid di Bursa lebih tenang. Jadi pergi peringkat yang berikut pula. So sebenarnya masjid ni sepatutnya macam mana? Ya. Jadi bila bincang-bincang, kita tengok pada perbahasan scholars dulu ketika mereka nak design masjid-masjid ni, kita boleh sampai kepada kesimpulan, akhirnya kajian menunjukkan, tak pernah kajian pun, kita analisa biasa-biasa je. Kesimpulan yang kita dapat ialah kubah dan menara masjid religiously is not part of the mosque. Dalam arti kata lain, sebuah masjid boleh menjadi masjid tanpa berkubah dan tanpa menara. Apa faedahnya kita dapat point tu? Faedahnya kita boleh lihat seperti apa yang berlaku di Singapura. Dengan bajet yang sangat terbatas, dengan tanah yang sangat terhad, mereka tidak boleh membazirkan wang mereka sesuka hati. Masjid mereka bina sendiri. Mereka bina melalui yang Mosque Building Fund, ya, MBF, yang Lee Kuan Yew set up pada tahun 1970-an dulu. Mereka perlu decide, adakah masjid masih perlu kekal berkubah, ketika mana kubah menjadi liability ke atas arkitektur masjid. Sebab kubah dibina berasingan, dan bila dia di-attachkan, dilekatkan dengan bangunan, bahagian penghubung di antara kubah dengan bangunan itu selalu menjadi tempat di mana kebocoran berlaku, buang duit, maintenance, semua. Jadi, perlu ke kubah ni? Jadi, setelah dibincangkan, sebenarnya kubah bukan sebahagian daripada masjid. Masjid boleh menjadi masjid yang sempurna, usisa ala taqwa, tanpa kubah. Maka, masjid generasi ketiga di Singapura membuang kubah-kubah tersebut. Jadi, kebanyakan masjid baru di Singapura tak ada kubah. Jadi, dalam erti kata yang lain, gerakan islah dan tajdid bukan sekadar gerakan untuk menghapuskan
bid'ah, mengajak manusia kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, tetapi mesej daripadanya pergi ke merata-rata tempat, termasuk pada menjelaskan tuntutan-tuntutan asas Islam dalam pelbagai aspek, termasuk arkitektur tadilah. Jadi sebab itulah kita perlu memurnikan ajaran agama kita. Saya tak tahu apa kaitan dengan keldai tadi, dah jauh sangat perginya. Patah balik ke sini. Jadi orang-orang Yahudi ni, mereka telah mengingkari perintah Allah Subhanahu taala pada tidak mengimani kenabian baginda sallallahu alaihi wasallam. Mereka mempunyai kitab, tetapi kitab itu tidak berfaedah ke atas mereka. Jadi sebenarnya ini adalah peringatan Allah taala kepada orang-orang yang berilmu. Ya, kalau orang yang jahil mengingkari kebenaran, satu benda yang malang. Tetapi untuk orang berilmu mengingkari kebenaran, berganda-ganda lagi malangnya. Jadi ayat ini adalah ayat untuk orang yang suka kitab. Orang yang suka kitab tak ada di mungkin dekat gelanggang futsal ke tengah malam ni, tapi dia orang ramai dekat ceramah, kat kelas maghrib. Kita ni yang kena ambil peringatan daripada ayat ini. Terutamanya saya yang suka memberatkan diri dengan kitab ni, balik daripada Turki baru ni, sekali lagi buat jenayah. Pilot mungkin marah kat saya lah kan ya. Terpaksalah bawa buku rujukan. Jadi buku saya dah setiap kali masuk kedai buku saya akan berta'awuz, auzubillah minasyaitonirrajim, masuk kedai buku, takut membeli dengan nafsu ya, kerana terlalu teruja. Jadi saya dah senaraikan apa buku yang saya mesti beli, apa buku yang saya boleh tinggalkan. Termasuklah beberapa buku yang rasanya dekat 7-8 bulan lah fikir nak beli ke tak beli, sebab mahal sangat ya. Ada satu buku tu saya beli lebih harga dia dekat RM2,000 ya, 4 jilid, tapi kena beli. Jadi saya beli. Kawan-kawan yang lain-lain ni semua dah giling kepala lah ya. Maknanya lepas ni jangan bawa dah Srizal pergi kedai buku kan ya. Jadi bila saya balik baru ni, saya timbang-timbang 36 kilo berat buku sajalah, 36 kilo. Masuk ke dalam nanti kena bayar. Jadi akhirnya kena bawa dengan tangan lah. Ya, bila bawa dengan tangan tu mesti bergaya seolah-olah beg itu beratnya 8 kilo. Ya, relax jalan. Sebenarnya 36 kilo tu. Ya, jadi masa nak letak dekat atas, tapi saya kira itu satu progres yang sudah baik, kerana Februari dulu buku saya 56 kilo. Jadi saya telah improve 20 kilo. Jadi saya harap berat badan saya juga boleh improve sebanyak itulah ya, 20 kilo. Jadi ni orang-orang yang beli kitab ni lah. Beli kitab, adakah dengan kitab itu kita semakin menghargai kebenaran, mengikut ajaran yang sebenar, ataupun bagaimana? Jadi ayat ni harus menjadi ingatan kepada kita bahawa setelah ada kitab, setelah ada ilmu, tetapi masih menolak, dan sebab menolak itu adalah kerana kedegilan kita ataupun kesombongan dalam diri kita, maka Allah mengumpamakan orang-orang ini seperti keldai. Ya, Kebodohan kerana apa? Kebodohan kerana dia tidak tahu apa yang dia ada. Dia ada kitab tapi dia tak boleh appreciate. Dalam pepatah Melayu mungkin dia mild sikit. Dia kata seperti kera dapat bunga. Ya. Bunga cantik tapi dapat kat kera, apa faedahnya? Dia kecil-kecilnya habis macam tu saja kan ya. Maknanya dia tak tahu nilai bunga. Ya, hanya jauhari sahaja yang kenal menikam. Tetapi dalam bahasa Al-Quran digambarkan orang yang dapat kitab tapi tak tahu value kitab, ini seperti keldai. Membebankan diri, membodohkan diri, bawa banyak-banyak, and yet you against totally apa yang you sendiri bawa. Soalnya kenapa keldai? Ya, di dalam surah An-Nahl ayat yang ke-8, Allah SWT menjelaskan dalam ayat ini, wal khayla wal bighala wal hamir litarkabuha wa zinatan wa yakhluqu ma la ta'lamun. Kata Allah SWT dalam ayat ini, Allah SWT menjadikan khail, ya, kuda, wal bighal, bagal, ya, somewhere in between, dan juga keldai untuk menjadi tunggangan dan perhiasan kamu. Ada 3 haiwan yang boleh digunakan untuk mengangkut kitab. Kita boleh gunakan kuda untuk angkat kitab, kita boleh gunakan bagal untuk mengangkat kitab, dan juga keldai. Tetapi mengapakah perbuatan orang-orang Yahudi itu Allah Ta'ala sinonimkan ia dengan keldai, tidak dengan kuda, tidak dengan bagal? Jadi diperbahaskan oleh para ulama, dan kesimpulan yang mereka buat, tujuannya ialah untuk menonjolkan sifat bodoh itu tadi. Puncanya sebab ada sebahagian daripada ulama yang menafsirkan, lupa pula saya ya di mana saya meletakkan catatan tu. Ada sebahagian daripada ulama yang memahamkan ayat itu
Dia kata himar yahmilu asfara tadi, maknanya bukan sebagai keldai, tetapi sebagai alat yang diletakkan di atas kuda ataupun keldai untuk mengalas, yang juga boleh difahami ianya mempunyai, adalah dari segi i'rab, dari segi penghuraian bahasa dia boleh memberikan makna yang seperti itu. Tapi dia ditolak sebab kalau kita katakan himar itu bukan bermaksud keldai, dia menghilangkan poin utama ayat itu. Sebab poin utama ayat itu adalah untuk menonjolkan kebodohan orang yang ada kitab tapi tak mendapat manfaat daripadanya. Maka sebab itu Allah tidak memakai kuda ataupun baral, tapi Allah Ta'ala memakai himar ataupun keldai sebagai perumpamaan. Ini yang pertama. Ya? Dalam sikit masa lagi, dalam ayat yang seterusnya, Allah SWT menggambarkan satu lagi keadaan manusia yang mengingkari kebenaran, ya, iaitulah dengan memberikan perumpamaan terhadap keldai yang ada satu lagi sifat, iaitu sifatnya keldai yang mustanfirah, keldai yang panik, ya, yang hilang pertimbangan, yang menjadi liar, lari daripada singa. Dalam ayat ini kata Allah Subhanahu Wa Taala, surah Al-Mudaththir ayat 49 hingga 51, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fama lahum 'anit tadhkirati mu'ridin ka'annahum humurun mustanfirah farrat min qaswarah. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, kalaulah demikiannya hal bagi orang-orang yang melakukan dosa ini, mengapakah mereka itu berpaling daripada peringatan Al-Quran, seolah-olah mereka itu seperti sekumpulan keldai yang lari bertempiaran kerana mereka itu takut kepada qaswarah. Qaswarah itu maksudnya singa. Lari daripada singa. Jadi dalam ayat ini Allah SWT menggambarkan satu lagi perumpamaan tentang sifat manusia yang ada persamaannya dengan keldai, iaitu manusia yang panik apabila datang kepadanya kebenaran, peringatan-peringatan. Ya, iaitu sifat mereka adalah seperti seekor keldai atau sekumpulan keldai yang mereka itu bertempiaran lari kerana takutkan singa. Baik. Dalam sifat manusia menolak kebenaran, manusia menolak kebenaran ini terbahagi kepada menolak Al-Quran ini terbahagi kepada dua bentuk. Yang pertamanya adalah engkar dan juga sifat kedegilan mereka. Dan yang keduanya adalah meninggalkan amal yang terkandung di dalamnya. Ya. Manusia dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, manusia itu bebas untuk memilih. Dalam agama disebut apa? La ikraha fiddin. Apabila datang satu kebenaran kepada sekumpulan manusia, mereka tidak berada di posisi untuk didesak supaya mereka itu menerima apa yang datang daripada Islam. Mereka bebas untuk membuat pilihan, nak terima ajaran Islam ataupun tidak terima. Tetapi dalam kebebasan itu, mereka bertindak panik. Kalau mereka tidak bebas, misalnya datang kebenaran, Allah terpaksa jadi orang Islam, mungkinlah lebih paniknya. Tetapi sepatutnya, kenapa yang nak panik? Sedangkan kamu berada dalam suasana di mana kamu tidak dipaksa untuk menerima kebenaran tersebut. Tetapi mujarrad ataupun dengan sekadar datangnya kebenaran itu sudah cukup untuk menjadikan mereka itu huru-hara. Begitulah sekali sikap setengah manusia terhadap kebenaran. Mereka tidak disebut dalam ayat ini sebagai nafirah, kata Zamakhsyari, tidak disebut sebagai himar yang nafirah, humurun nafirah, tetapi disebut sebagai mustanfirah. Ya, kerana mustanfirah ini adalah tasydid, adalah menunjukkan ekstrimnya keadaan kucak-kacir mereka. Kerana kata Az-Zamakhsyari dalam tafsir Al-Kasyaf, ya, tafsir Al-Kasyaf ini adalah tafsir yang penghususannya adalah daripada aspek kesusastraan dia, mengatakan bahawa orang-orang kafir, orang kufar khususnya, apabila kebenaran datang kepada mereka, mereka bukan sahaja panik dan ketakutan, malah mereka juga saling, sesama mereka menjangkitkan ketakutan mereka. Macam bagi tahulah bahaya ni bila ni nak convert kita lah ni apa semua, menyebabkan mereka menjadi kucak-kacir dan huru-hara. Dan kucak-kacirnya mereka itu boleh disebut kucak-kacir, tetapi Allah SWT menggambarkan dalam satu bentuk kucak-kacir yang menarik, iaitu kucak-kacirnya mereka adalah seperti kucak-kacirnya sekumpulan keldai bila ternampak singa. Ya, betapa paniknya mereka itu. Dan keldai, tuan-tuan dan puan-puan, kalau dia panik, memang dia punya reaction dia menakutkan. Ya.
apa ni, masa saya belajar di Jordan dulu, saya naik basikal nak pergi ke masjid kalau tak silap saya. Tanah tu tak ada bertar, jadi tanah batu-batu saja. Jadi bila saya kayuh basikal tu, dia bunyilah krrr, batu tu ya. Jadi ada seorang budak sedang menunggang keldai. Ya, menunggang keldai ni dia perlukan seni sikit ya, sebab keldai ni dia bukan jalan macam ni, dia macam tu. Ya, jadi dia tertonggik-tonggik macam tu lah. Jadi bila basikal saya memintas keldai tu panik ya, dia menjerit, dia lompat dan budak tu terpelanting jatuh ke lantai. Saya tak boleh nak berhenti sebab saya tengah turun bukit ya, nampak situ asal awal jalan sajalah ya. Jadi keldai bila panik sifatnya sangat berbahaya. Malah bila saya cari dekat internet, rupa-rupanya memang bahaya. Sebab saya jumpa satu berita ni, polis Texas Mayor killed in donkey attack. Ya, maknanya Datuk Bandar Texas telah terbunuh kerana diserang oleh sekumpulan keldai yang panik ya. Keldai itu panik dan dia telah tidak terkawal sehingga memijak-mijak sampai mati ya, maknanya manusia tersebutlah. Itulah, ada setengah-setengah manusia ni, mula-mula Allah kata manusia ni keldai ni bodoh. Kemudian bodohnya ada level berikut yang kedua pula, kebodohan yang berbahaya. Ya, sebab bila yang bodoh ini panik, maka kepanikan mereka itu menjadi satu ancaman keselamatan pula kepada orang lain. Dalam erti kata yang lain, bila kita berhadapan dengan manusia yang menolak kebenaran, kita mesti berhati-hati. Kerana apabila mereka menolak kebenaran, di satu peringkat mereka menolak kebenaran kerana kedegilan. Mereka seperti keldai yang mendapat kitab tetapi tidak mendapat manfaat daripadanya. But beware, sebab dalam situasi yang tertentu, golongan yang anti kebenaran ini boleh menjadi tidak tentu hala. Dan bila mereka menjadi tidak tentu hala, mereka menjadi sekumpulan manusia yang berbahaya. Ini benda yang saya nampak yang sangat membimbangkan dalam perkembangan di Turki lah. Ya, di Turki ni ialah masyarakat 20%-nya mahu menekan 80% penduduk yang lain. 20% ini saya maksudkan adalah golongan laiklik, golongan sekular yang sangat-sangat bodoh lah, senang istilahnya kan ya, tak tahu pakai istilah, memang bodoh. Mereka ni lose-lose situation. Mereka tak kisah kalau negara mereka hancur asalkan mereka puas hati. Kita boleh bersabar dengan telanjangnya mereka bertahun-tahun, tapi mereka tak boleh sabar dengan tudung kita. Istilahnya macam tu ya. Sehingga sekarang ini masih lagi ada banyak struggle. Dan 2-3 hari yang lepas seorang anak muda telah terbunuh ya, apabila polis menyuraikan satu demonstrasi di Hatay di selatan Turki. Polis telah tembak gas pemedih mata dan kanister itu terkena kepala salah seorang daripada budak ni, umur 22 tahun, dan kecederaan itu telah menyebabkan dia meninggal dunia. Dan itu telah mencetuskan demonstrasi di seluruh Turki start daripada malam tadilah ya. Saya tengok dekat Taksim, dekat Kadıköy dia dah mula keluar, dan mereka ni menghuru-harakan keadaan atas benda yang remeh-temeh ya. Termasuklah macam saya sebut dulu. Tapi jangan risaulah ya, masih selamat untuk pergi ya. Nampak tadi syarat-syarat tadi macam kata tak jadi tepi ni kan. Pergi ya, tak ada masalah. Misalnya saya pernah sebutkan dulu parti CHP ya. CHP ni Cumhuriyet Halk Partisi adalah parti Atatürk ya, warisan daripada Atatürk. Bagi saya mereka adalah parti yang paling lembab dari segi ideologi mereka. Ya, tidak berkembang, tidak ada golongan bijak pandai yang mewacanakan pemikiran mereka. So tetapi mereka ni sangat berkuasa kerana legasi Atatürk tersebut. Jadi mereka ni telah mengemukakan dakwaan-dakwaan yang tidak masuk akal ya. Ketika mana Erdogan bekerja keras untuk memperbaiki keadaan Turki, mereka sanggup memusnahkannya untuk satu benda yang remeh ya. Antaranya kes yang berlaku di Denizli beberapa tahun yang lepas, apabila di tengah-tengah bandar Denizli itu ada patung Atatürk naik kuda kan, patung Atatürk itu, tak maaf saya sebutlah ya, kemaluan kuda sebut, zakar kuda sebut telah patah. Dan golongan CHP ni telah membuat dakwaan liar mengatakan bahawa zakar kuda itu telah dipatahkan oleh orang-orang parti Ak-Parti inilah. Maka mereka mendesak pada mahkamah supaya parti itu ditutup ya, diharamkan kerana mematahkan zakar kuda Atatürk kan. Maknanya tuan-tuan perlu faham kenapa to certain extent Erdogan jadi sangat agresif dengan golongan yang demonstrasi dekat Taksim, dekat Gezi Park semua tu, kerana terlalu nonsense. Ya, macam malas dah nak layan mereka ni. We have been giving you, we have been accommodating you for the past 10 years, so many silly and nonsense things that you did.
We are so patient, suddenly you nak porak-porandakan negara dengan benda merepek-merepek. Jadi Erdogan jadi agak, orang kata macam arrogant sikit lah depan mereka. So kita boleh setuju, kita boleh tak setuju, terpulang. Tapi cukup saya nak beritahu, golongan yang menolak kebenaran, ada kalanya mereka boleh menjadi seperti humur mustanfirah, ya, keldai yang panik. Jadi dalam kita nak provoke ataupun kita ni kadang-kadang kan dekat Facebook, dekat tulisan-tulisan kita kat Twitter, kadang-kadang kita nak provoke orang-orang yang tak apa-apa ke, yang tolong kita tak puas hati dengan mereka ni, kita kena hati-hati, ya. Di satu peringkat mereka menolak kebenaran, di satu peringkat mereka boleh meningkat ke level yang berikutnya menjadi golongan seperti kaldai panik melihat singa, dan itu akan menjadikan mereka satu kelompok yang berbahaya. So kita kenalah pandai-pandai menyesuaikan diri pendekatan kita terhadap mereka. Ada satu lagi berita juga, dan juga saya sharingkan, ya. Senior killed by donkeys after being dragged from scooter. Ya. Jangan main-main dengan keldai, itulah. Dan yang terakhir, bahagian yang ketiga, perumpamaan yang ketiga berkaitan dengan keldai ialah dalam surah Luqman ayat yang ke-19. Apabila Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam ayat ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, waqsid fi mashyika waghdud min sautik inna ankaral aswati la sautul hamir. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kamu bersederhana dalam langkahmu, ya, waghdud min sautik, dan rendahkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara adalah merupakan suara keldai. Baik. Ayat ini daripada surah Luqman membicarakan tentang karakter yang sempurna dalam pembentukan seorang insan. Dulu kita ada buat wacana surah Luqman, sekejap kalau tak silap saya, kita ada menyebutkan salah satu daripada nasihat Luqman kepada anaknya. Nasihat Luqman ada 4, ya. Nasihat spiritual tentang akidah, nasihat tentang intelektual tentang pemikiran, tentang emosional dan sosial, tentang cara interaksi dengan orang, dan yang keempatnya adalah fizikal, ya, nasihat tentang fizikal. Jadi ibu bapa dalam mendidik anak-anak, observation dia terhadap perkembangan anak-anak tu mesti cover 4 tu, ya, intellectual, fizikal, emotional, spiritual. Bukan hanya intellectual, bukan hanya tentang soal fizikal saja. Jadi di sini adalah nasihat berkenaan dengan fizikal dan juga sosial, ya. Disebutkan dalam ayat ini, waqsid fi mashyik, hendaklah engkau bersederhana dalam perjalananmu. Ulama bersisih pendapat berkenaan dengan ayat ini. Adakah ia bermaksud perjalanan itu berjalan kaki, ataupun perjalanan itu maksud dia dalam perjalanan hidup kita ini perlu mengambil sikap bersederhana. Kedua-duanya adalah pengertian yang boleh diterima daripada wajhun min wujuh, ya, memahami nas ini. Tetapi di sini kebanyakan ulama kita lihat pergi kepada memahami ayat ini sebagai nasihat kepada pergerakan fizikal. Maksud dia, apabila kita berjalan, maka hendaklah kita berjalan dalam keadaan yang bersederhana. Dalam erti kata tidak terlalu laju ataupun tidak terlalu perlahan, ya, just nice. Ada dalam Syama'il Tirmizi dibicarakan bagaimanakah bentuk baginda SAW berjalan. Ada satu hadis yang dipetik dalam nas ini, dalam research ini, tapi hadis itu adalah hadis yang sangat dhaif, ada yang menghukumkannya sebagai mungkar, ada yang mengatakan macam-macam lah, ya. Kata dalam sebutan nas tersebut, sur'atul masyi tudhibu baha'al mu'min, ya, berjalan terlalu pantas menghilangkan karisma seorang mukmin. Ya, kalau kita ni jalan kalut semacam itu menjadikan haibah kita jatuh, ya, karakter kita, harga diri kita jatuh. Jadi hadis yang lemah lah, tapi dimasukkan oleh penulis ini di dalam tesis tersebut. Maknanya berjalan perlu bersederhana. Kemudian apabila bersuara pula, hendaklah bersuara yang juga bersifat sederhana. Waghdud min sautik, ya, rendahkan suara, jangan menguat-nguatkan suara apabila bercakap tanpa keperluan. Kalau kita pergi kepada adat orang Arab, ya, khususnya mungkin di zaman Nabi SAW, orang-orang Arab ini ada sebahagian daripada mereka, terutamanya bagi yang datang daripada latar belakang kehidupan di luar kota, daripada kaum Badui, mereka itu ada sifat berbangga apabila mereka ni suka bercakap dengan suara yang kuat, meninggikan suara. Kita pun ada juga macam tu, terutamanya bila lupa diri cakap telefon. Ya, habis satu supermarket dengar. Yalah, ni tu semua habis. Semua orang dengar. Ya, cerita semua. Tak cukup dengan tu, buat pula maknanya hands free ke, cakap macam tu, dengar yang belah sana pula kan. Jadi
mungkin benda tu benda yang terpulang lah, it's just me, you know, you have to accept me, ya, kadang-kadang orang mungkin cakapnya. Tapi Islam ni, salah satu daripada fungsi Islam ialah dia mentatacarakan kehidupan kita. Ada standard yang kita kena jaga bila bercakap, bila berbicara, bila kita berjalan. Ada cara berjalan yang betul, ada cara bercakap yang betul, dan itu menjadikan orang Islam ni orang yang civilized, orang yang ada standard. Tak semestinya jadi bangsawan, orang miskin ke, bangsawan ke, ada satu standard yang menemukan mereka. Bila bercakap, cakap macam ni, waghdud min sautik, rendahkan suara, bercakap sekadar mengikut keperluan. Akan tetapi, bersederhana dalam berjalan dan bersederhana dalam bersuara, bersederhana dalam berjalan tidak diberikan tasbih kepadanya. Kerana menurut perbahasan di sini, kerana sifat berjalan yang terlalu pantas tidaklah memberikan kesan negatif yang begitu signifikan kepada orang ramai, kecuali yang begitu dekat dengannya ataupun kepada si pejalan kaki itu sendiri. Ya, maknanya impact dia tidaklah besar, tetapi masih merupakan satu nasihat untuk kita mengambilnya sebagai satu tata cara hidup. Tetapi menguatkan suara apabila berkata-kata memberikan kesan negatif kepada orang di sekeliling, sakit telinga orang dengar, ya, menimbulkan macam-macam masalah sosial. Maka sebab itu merendahkan suara didatangkan tasbih dengannya. Tasbihnya ialah disebutkan inna ankaral aswati la sautul hamir. Kenapa perlu merendahkan suara? Kerana ketahuilah suara yang seburuk-buruknya adalah suara keldai. Jadi dari segi struktur ayat tu tidak disebut ya, hendaklah kamu merendahkan suara, kerana meninggikan suara itu adalah suara yang tidak disukai, dan suara yang paling tidak disukai ialah suara keldai. Dia agak melerit lah kalau diterangkan begitu. Tetapi dia skip terus, Allah Ta'ala skip ayat itu dengan menyebut waghdud min sautik, rendahkan suaramu, seburuk-buruk suara ialah suara keldai. Maknanya faham-faham sendirilah bahawa meninggikan suara ialah sesuatu yang Allah tidak suka, dan dari segi meninggikan suara ini yang paling buruknya adalah kerana ia merupakan sifat yang biasa ada pada keldai. Tadi saya cadang nak cari YouTube punya video, ada tak suara keldai kan ya? Mana tahu perempuan tak biasa dengan keldai kan ya, duk main kucing siam je dekat rumah kan ya? Tapi tak dan tadi kan, Allah demam-demam ni malas lah saya nak cari kan, buka lah YouTube ni, carilah suara keldai. Memang suaranya tidak enak didengar, ya. Bukan sahaja tidak enak didengar, malah ada dalam satu hadis Nabi SAW, riwayat Al-Bukhari, hadis 3303, apabila kamu mendengar ayam berkokok, maka mohonlah kepada Allah akan kebaikan daripadanya. Ya, kerana sesungguhnya apabila ayam itu berkokok, ayam itu melihat para malaikat. Dan apabila kamu mendengar bunyi tempikan, ya, himar, maka mohonlah perlindungan daripada Allah, kerana sesungguhnya himar itu, keldai itu melihat syaitan. Susah sikit nak kita nak, kalau yang bahagian ayam tu okeylah, walaupun ayam ni kalau kat KL ni pun dah termasuk dalam eksotik lah, ya. Saya ingat masa saya kecil-kecil tu, sekolah rendah darjah 6, hadiah penilaian darjah 5, ya, saya pergi rombongan sekolah ke Singapura, ya, pada masa sebutlah marah kat Singapura, jadi masa saya pergi ke Zoological Garden, ada kandang ayam. Ya, jadi kanak-kanak Singapura pada masa sebut, masa tengok ayam ni, mereka begitu, kalau istilah orang kampung saya perak tengok ayam. Wow, macam mungkin biasa tengok KFC, saya tak ada teridang atas pinggan kan, rupa-rupanya inilah rupa ayam sebelum ia disembelih. Ya, jadi masa tu saya ketawalah, saya mengumpat lah bertahun-tahun ni, kata ya Allah teruknya orang Singapura maknanya tak pernah tengok ayam, pergi zoo baru nampak ayam. Ya, jadi sampai dah masanya orang KL pun mengalami masalah yang sama, jadi tak biasa dengan ayam. Jadi kalau ayam ni okey lagi, kita boleh gambarkan bila kita dengar ayam berkokok, khususnya pada waktu pagi, ya, itu adalah merupakan satu suara yang baik. Malah ada satu hadis yang lain, baginda SAW kata la tasubuddik, ya, jangan kamu mencela ayam. Ya, kerana kokokan ayam itu adalah sesuatu yang baik, ya, dia melihat malaikat dan dia membangunkan manusia pada waktu
waktu pagi. Tapi kalau ayam jantan berkokok pukul 2.30 petang, pukul 3 tu, yang itu kalau nak baling sleeper baling lah. Ya, kerana itu dah lari daripada silibus. Ya, itu bertelur sebiji riuh sekampung kata orang. Tapi yang himar ni kita mungkin tak ada experience sangat sebab himar tidak hidup sekali dengan kita. Tapi masa di negara, masa saya duduk dekat Jordan dulu, kebetulan saya pula belajar dekat Universiti Muqtah. Universiti Muqtah memang di kampung lah, apatah lagi lah pada masa tersebut benar-benar kampung berbanding dengan sekarang. Jadi keldai ni memang sebahagian pada kehidupan kami, ada belaka kat keliling rumah ni lah. Jadi ada malam-malam yang tertentu itu, maknanya keldai ini akan macam bersahut-sahutan ya, dalam seluruh kampung itu dengan bunyi yang tidak menyenangkan kita dengar tengah-tengah malam lah. Ya, jadi pada masa itu kita teringat pada hadis inilah, ya, mohon perlindungan dengan Allah Subhanahu taala kerana mungkin ada gangguan syaitan. Dan saya rasa eloklah himar tu tak ada di Malaysia. Kalau himar ada di Malaysia mungkin tiap-tiap malam, ya, maknanya himar ni akan menjerit-jerit kerana syaitan di Malaysia ni maknanya lebih banyak versi dia. Ya, ada hantu langsuyo lah, apalah segala macam jenis hantu ada. Arab tak ada, dia ada syaitan je. Dia tak ada hantu, dia ada syaitan. Ya, dan syaitan dia very straightforward. Tapi Melayu ni boleh buat ensiklopedia hantu. Banyak. Jadi eloklah Allah jadikan babi tak bertempik kalau nampak setan. Ya, yang bertempik nampak setan ialah keldai. Jadi Allah letakkan kat negara Arab sebab nampak setan ni is bukan benda yang berlaku sehari-harian lah, ya, sekali-sekala saja. Jadi kesimpulan daripada semua perkara ni tuan-tuan adalah sangat mengaibkan apabila ada sesetengah manusia Allah kata pada dirinya itu ada sifat yang selayaknya hanya ada pada keldai. Kerana kalau keldai bersifat panik, kalau keldai buruk suara, kalau keldai tak reti baca kitab, tidak mengapa kerana mereka ialah keldai. Ya, keldai adalah keldai. Tetapi yang menggandakan keaiban dalam tashbihat ini ialah apabila yang berakal, yang bertamadun, yang bijaksana, yang berotak, yang boleh berfikir tetapi bersifat dengan sifat keldai. Maka itu harus menjadi tazkirah kepada diri kita. Dan sebagaimana yang telah Allah SWT bentangkan di sini, kita mengambillah tazkirahnya daripada pelbagai sudut yang boleh kita aplikasikan dalam kehidupan seharian. Jadi saya rasa daripada pihak saya mungkin sekadar itulah, ya, perkongsian pada malam ini. Walaupun ya, sebulan berada di Istanbul itu, saya rasa macam sangat banyak benda yang dalam kepala ni dia macam macam nak keluar lah, macam nak meletup kan, ya, macam-macam benda yang kita temui dalam satu bulan kursus intensif tersebut. Namun insya-Allah daripada semasa ke semasa saya akan cuba kongsikan, sebab bagi saya salah satu daripada perkara baik yang berada di Turki, yang sedang berkembang di Turki, ialah bagaimana kerajaannya utilize dan support akademik dan juga academicians. Maksudnya Erdogan dan juga kerajaannya adalah kerajaan yang sangat utilize golongan akademik sebagai penasihat. Ya, nama-nama seperti Yiğit Bulut, ya, contohnya, ataupun menteri luar dia Ahmet Davutoğlu, ya, bekas pensyarah di Universiti Islam Antarabangsa, ya, dan juga ramai lagi orang lain, Ehsan Fazloğlu dan sebagainya. Mereka ni adalah merupakan golongan academician, pakar dalam pelbagai bidang masing-masing, dalam hubungan antarabangsa, dalam sejarah dan sebagainya. Dan mereka ini telah dilantik menjadi penasihat-penasihat kepada kerajaan, iaitu apabila kerajaan nak membuat polisi, nak membuat dasar, nak membuat satu-satu keputusan, maka keputusannya itu dinasihati oleh pakar-pakar tadi. Ya, wakil-wakil rakyat ni tak boleh nak alim semua, nak arif semua, tapi mereka menjadi orang yang mendengar nasihat orang yang berkeahlian dalam hal tersebut. Bukan sahaja academician diposisikan dengan baik dan nasihat mereka itu diambil kira, malah aktiviti-aktiviti akademik juga begitu banyak berkembang. Semalam jabatan saya di UKM, Jabatan Pengajian Arab dan Tamadun Islam, kami ada menganjurkan nadwah kali kelima, nadwah ulama Nusantara, membincangkan tentang ulama dalam mendepani cabaran idealisme semasa. Jadi ada banyak kerja yang dibentangkan, termasuklah pensyarah daripada Aceh, daripada Yala, dan juga daripada seluruh negara, pelbagai tajuk yang begitu bermanfaat. Tetapi jumlah kehadiran saya secara peribadinya saya rasa sangat menyedihkan, ya, sangat, walaupun di hari Isnin, hari Selasa, tetapi sepatutnya di kalangan pelajar universiti, di kalangan academician, sepatutnya maknanya program itu program yang
mendapat sambutan yang baik. Malah dalam sesi soal jawab, kebanyakan soal jawab datang daripada pelajar Indonesia yang belajar di UKM, mereka yang aktif bertanya soalan. Tapi pelajar Malaysia tak begitu memberansangkan lah. Ada seorang tanya soalan pun, soalan yang tanya dia kata, saya nak tanya pada pembentang Kertas Kerja yang ketiga tadi, apakah buku cadangan yang boleh saya baca untuk kadang-kadang macam, alamak, dah lah tak ada soalan, itulah kalau tanya soalan, tu je soalan terbaik dia tanya, apa buku yang patut saya baca untuk lebih memahami tajuk tersebut lah. Jadi saya berpandangan hasrat kita untuk mengislahkan masyarakat ke arah yang lebih baik, walaupun bunyinya agak orang kata macam utopia sikit ke, agak berangan-angan sikit, tapi kita tak boleh menafikan tentang kepentingan untuk meletakkan foundation ilmu yang kuat di kalangan masyarakat kita. Di Turki setiap bulan ada 4-5 seminar yang lebih kurang sama. Malah pada musim panas baru ini, saya kira-kira ada lebih kurang dalam 4 ataupun 5 summer school. Yang saya pergi tu summer school. Summer school ini kerajaan Turki memberikan bajet, wakaf memberikan bajet, ada pelbagai orang sana tidak orang yang kaya-kaya ni, dia bukan macam di Malaysia ni, biasanya kalau dia nak belanjakan duit nanti dia akan buat sekolah tahfiz. Sekolah tahfiz ni banyak dah. Banyak dan tak maintain. Nak start tu banyak, tapi nak maintain tu akhirnya dia jadi macam-macam cerita. Tapi di Turki duit banyak disalurkan kepada menjana aktiviti-aktiviti keilmuan. Jadi program saya itu sendiri adalah program yang kerajaan Turki berikan beasiswa penuh kepada 20 orang peserta. Dia dibuka kepada siapa saja. Jadi ada lebih kurang 4 ataupun 5 program yang lebih kurang sama. Termasuklah satu program berbayar dengan kerjasama Harvard. Diletakkan yuran lebih kurang dalam, kalau tidak silap saya, hampir $7,000 untuk kursus intensif belajar bahasa Turki klasik, dan dia mendapat sambutan yang penuh. Maknanya orang datang daripada seluruh dunia. Di Princeton, pelajar-pelajar yang mengkaji sejarah Daulah Osmaniyah pada musim panas semua akan dihantar ke Turki untuk belajar bahasa Turki, belajar bahasa klasik Turki, merendahkan diri. Walaupun you belajar kat Princeton, tapi oleh kerana you kaji tentang Turki, you mesti pergi Turki, yang you belajar daripada Turki sendiri. Dan dalam kelas saya tu, saya rasa teruja dengan setengah-setengah kawan-kawan saya ni. Misalnya ada seorang pelajar daripada Jerman yang bertutur fasih, umur dia baru 24 tahun, dia bertutur dalam 8 bahasa. Bertutur dalam bahasa Jerman, bahasa Turki, bahasa Itali, bahasa Latin, bahasa Perancis, dengan fasih, dan dia sedang belajar bahasa Arab. Pelajar kami yang paling muda dalam kelas, umur 21 tahun, daripada Itali, boleh bertutur dengan baik bahasa Arab, dan dia belajar bahasa Arab di Napoli, tempat dia. Bukan dia pergi negara Arab ke mana ke, dekat tempat dia lah. Sebab dia punya projek tahun akhir dia ialah mengkaji tentang masyarakat Drus di Lebanon dan juga di Palestin, yang memerlukan dia untuk membaca bahan-bahan dalam bahasa Arab. Maka dia belajar bahasa Arab. Jadi dalam kelas saya tu, saya rasa boleh dikatakan semua peserta, semua pelajar bertutur setiap seorangnya tidak kurang daripada 3 bahasa, at least 3 bahasa. Dan kerancakan belajar tersebut sangat mengujakan lah. Walaupun malam-malam mereka pergi pub, tapi mereka study kat pub. Jadi orang kita bila pergi clubbing, dia hancur hidup dia. Tapi mereka pergi clubbing, mereka study dekat pub kan. Jadi mereka masih menjadi orang yang berjaya lah. Jadi saya tak tahu nak buat macam mana. Saya harap kita semua berusahalah untuk menyuburkan budaya ilmu, dan ilmu itu harus begitu luas dan bukan sekadar ilmu yang tertentu dan selektif saja. Mudah-mudahan perubahan yang kita harapkan dalam masyarakat itu menyerlahkan sinarnya, insya-Allah. Wallahu alam. Jadi sekadar itu. Kalau ada sebarang maklum balas persoalan dalam sikit masa yang berbaki ini, saya mengalu-alukan. Wallahu alam. Ya, silakan tuan. Waalaikumsalam. Kalau kita tengok baru-baru ni tentang taman apa yang dibangun kan, kita tengok ada demonstrasi agak besar-besar. Adakah ini cara untuk pandangan Ustaz lah semasa di sana merupakan sebahagian daripada keceran daripada Arab Spring ini untuk menjatuhkan kerajaan Islam di Turki? Dan yang keduanya dari segi, kalau dulu kali tengok bahasa bahasa Turki Jawi ni, kalau orang menggunanya dicela di sekolah dan di universiti. Sekarang adakah ia bebas digunakan? Okey, baik. InsyaAllah, terima kasih tuan. Okey, saya sedikit respon. Pertama sekali,
dia boleh jawab cara senang, boleh jawab cara serabut. Saya jawab saya senang dulu lah. Cara senang dia, pertama sekali, Turki sedikit berbeza daripada Mesir, sebab apa yang berlaku di Mesir telah berulang kali berlaku di Turki sebelum ini. Dan apabila Recep Tayyip Erdogan memegang tampuk pentadbiran pemerintahan, dalam tempoh 10 tahun lebih kurang pertama dia mentadbir, dia mendiamkan diri. Dia tidak ada bercakap tentang nak melaksanakan Islam ke syariat. Dia tak bercakap. Dan macam-macam orang hina, macam-macam orang kutuk dia dan sebagainya, dia hanya telan elio saja. Apa yang dia buat ialah dia improve prasarana Turki, khususnya ekonomi. Daripada, saya boleh gambarkan, kalau tuan-tuan nak bayangkan, pada tahun 2001, seorang kerani, kalau kita kata sini U41 lah, kita kata begitu, gajinya $200. Lebih kurang RM600 plus RM700 lah, lebih kurang kata begitu. Pada masa ini, gajinya telah meningkat kepada lebih kurang dalam $1,500, lebih kurang macam tu lah. So dia punya peningkatan dia. Peningkatan itu sebagai nak memudahkan kita menggambarkan apakah islah ekonomi yang telah diusahakan oleh Erdogan dan kabinetnya dalam tempoh 10 tahun ni. Bila negara dah begitu baik pada masa ini, dan kebetulannya terjadilah Arab Spring, khususnya tragedi yang berlaku di Syria dan juga di Mesir, maka Erdogan telah bersuara. Dan bersuaranya Erdogan ini, kalau di Turki lah, dia punya perasaan ni adalah macam lama dah Erdogan nak cakap, lama dah dia nak cakap, tapi dia tahan sehinggalah pada hari ini bila dia cakap, orang tak boleh kata apa dah, sebab seluruh rakyat telah mendapat kesan positif daripada pentadbiran dia. Jadi itu, dan di antara kerja paling penting yang telah dibuat oleh Erdogan ialah dalam tempoh 10 tahun ini, kabinet Erdogan telah mengatur strategi yang begitu terperinci. Saya pun nak lebih membaca lah setakat mana terperinci dia, untuk mengumpulkan bahan bukti tentang wujudnya sebuah kerajaan di dalam kerajaan, disebut sebagai Derin Devlet, Ergenekon tu, maknanya iaitu kerjasama di antara tentera dan juga tokoh-tokoh politik, ahli akademik, sebahagian daripada polis dan juga daripada beberapa parti berhaluan kiri, khususnya CHP, JHP. 10 tahun dikumpulkan bahan bukti, dan dengan jumlah yang saya tak ingatlah berapa ribu muka surat telah dihadapkan lebih kurang dalam 2 tahun lepas. Mereka telah mula ditangkap, dibicarakan, dan lebih kurang 2 bulan yang lepas mahkamah telah menjatuhkan hukuman ke atas kepala-kepala hantu jembalang dalam sejarah Turki selama ini. Itulah syaitan-syaitannya yang mengatur macam mana cara nak merampas tentera dan sebagainya, menyebabkan orang-orang yang paling jahat dalam Turki itu kini merengkuk di penjara, walaupun menimbulkan pelbagai isu di peringkat antarabangsa lah. Jadi untuk berlaku sekali lagi rampasan tentera selepas 4-5 kali dia dah berlaku, agak sukar untuk ia terjadi sekarang ni. Itu yang belum sempat dibuat oleh Mursi di Mesir, yang mana rata-rata di Turki ramai yang berkata, walaupun memahami situasi di Mesir itu agak berbeza, tetapi mereka berpendapat bahawa Mursi terlalu awal mencabar kuasa tentera ketika mana Mesir tidak punya apa-apa. Rakyat Mesir tak boleh bertahan lebih pada 3 bulan dari segi sumber mereka yang ada, dan ini menyebabkan kemalangan yang berlaku lah. Jadi bila Syria dah jadi macam tu, Mesir dah jadi macam tu, Turki merasakan bahawa sasaran yang seterusnya adalah negara mereka, kerana Turki sangat penting kedudukannya. Apa yang berlaku di Gezi Park di Taksim baru-baru dalam beberapa bulan yang lalu, asalnya adalah merupakan demonstrasi yang dicetuskan oleh golongan environmentalist, pejuang alam sekitar, NGO, jumlah yang kecil, yang mana pada masa tersebut mereka mendesak supaya Gezi Park itu tidak diubah. Gezi Park ni, Taksim tu sendiri, kalau di Kuala Lumpur ni kita boleh kata macam Bukit Bintang lah, Bukit Bintang. Tiba-tiba katalah, tiba-tiba Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang nak merombak Bukit Bintang.
Ya, jadi kita nak menggambarkan emosi rakyat Turki lah. Dia golongan sekularis ini berasa macam kampung mereka nak dikacau oleh Erdogan. Maka mereka membuat demonstrasi melalui NGO. Tetapi demonstrasi yang dibuat oleh NGO kecil-kecilan itu telah di-hijack oleh politician. Khususnya daripada CHP, dan mereka telah mempolitikkan isu tersebut. Maka segala macam apa benda yang tak berkait, yang berkait apa semua dibawa sama, dan itu menyebabkan keadaan menjadi kucak-kacir. Politician hijack aktiviti NGO ni dia biasa berlaku. Ya, kalau kat Malaysia ni Bersih pun jadi macam tu. Ya, Bersih tu asalnya NGO, tapi kemudian politician banyak involved, dia mengubah konotasi Bersih tu sendirilah. Tapi itu tak apalah. Ya. Jadi apa yang berlaku di Turki, di Gezi Park itu, Erdogan telah dengan pantas mengawal semua benda tu, dan projek itu juga telah diberhentikan lah. Dan juga projek-projek besar yang berlaku di Istanbul telah dipercepatkan, termasuklah terutamanya projek tunnel yang menyeberangi Selat Bosphorus. Ya, dibuat, dia dah ada 2 jambatan, yang ketiga siap 2015 insya-Allah, dan dibuat satu tunnel bawah laut yang menghubungkan Eropah dengan Asia untuk kereta api dan kereta lalu. Very ambitious punya projek, sudah hampir siap. Erdogan telah mempercepatkannya, dan saya rasa insya-Allah kalau siapa-siapa yang pergi dalam bulan 11 ke bulan 12 tu, maknanya tunnel tu dah siap lah. Ya, jadi kalau nak pergi ke sebelah Asia daripada airport boleh straight terus pergi. Dan benda-benda ini menyebabkan bantahan rakyat kepada Turki tidak menjadi mainstream. Sebab they are doing good job, mereka buat kerja dengan baik, ya. Jadi dia jadi macam suara-suara bantahan yang bersifat serpihan sikit lah. Akan tetapi Turki masih lagi berjaga-jaga lah dengan hal ini. Kita mudah-mudahan lah, ya, maknanya di semua tempat ada demonstrasi, tapi bezanya di Turki, demonstrasi Raba'ah yang menyokong Mesir pada masa ini, bezanya Turki ialah kerana dia digerakkan oleh rakyat, NGO dan juga kerajaan. Ya, maknanya satu nikmat lah apabila kombinasi tiga tu dapat berlaku. Baik, soalan yang kedua tentang bahasa Turki Osmaniyah. Secara ringkasnya kita katakan bahasa Turki Osmaniyah dan bahasa Turki sekarang ialah bahasa yang sama, ya, bahasa Turki lah. Yang diubah khususnya adalah pada penulisan dia, daripada huruf Arab kepada huruf Latin. Pada tahun 1928 lebih kurang macam itulah, ya. Dan dia berbeza daripada Malaysia kerana perubahan penulisan itu dilaku secara enforcement, ya, secara pemaksaan. Dimasukkan dalam selibur, dirombak, diajar, dan akhirnya pada tahun 1950-an 60-an maknanya lahirlah satu generasi yang memang off terus tulisan Jawi dia tu. Walau bagaimanapun bukan hanya huruf Arab yang dibuang dan digantikan dengan Latin, tetapi perkataan-perkataan yang datang daripada bahasa asing juga dibuang. Menurut kata pensyarah saya dalam kelas bahasa Turki Osmaniyah kami, dia kata pada sekitar tahun 1990-an, kalau berdasarkan glossary yang Red House, maknanya Dewan Bahasa dan Pustaka dia lah, ya, dia telah buang perkataan-perkataan asing sehingga menyebabkan daripada 200,000 lebih perkataan, tinggal beberapa belas ribu sahaja perkataan dalam bahasa Turki yang purely Turki. Dan pada tahun 50-an 60-an, kerajaan Turki telah memperkenalkan istilah-istilah yang merepek-repek, ya, untuk menggantikan istilah yang mereka tak nak pakai. Contohnya automobil. Automobil bukan perkataan Arab. Automobil daripada sebelah Eropah, mungkin daripada Jerman ataupun daripada England ke. Mereka tidak mahu pakai perkataan automobil kerana dia bukan Turki. Mereka telah menggantikannya dengan satu perkataan lain yang tak masuk akal. Kerana kononnya menolak benalah. Tetapi dalam banyak-banyak perkataan yang paling mereka buang ialah perkataan Arab lah. Ya, misalnya tuan-tuan perempuan boleh baca satu novel yang bertajuk, saya pernah sebut dulu, Azan Over Anatolia. Ya, Azan Over Anatolia yang dikarang oleh Marian Kazi. Marian Kazi seorang wanita Amerika pergi ke Turki menemani suaminya, seorang American Pakistani yang bekerja di Turki. Dia telah berhijrah ke Turki dan masuk kelas bahasa Turki untuk hiduplah, ya. Jadi bila dia masuk dalam kelas, dia telah sebut kepada cikgu dia, hayırlı sabahlar, selamat pagi, ya. Kata-kata guru dia marah sebut begitu, ya, sebab hayırlı itu ialah perkataan Arab. Hayır itu khair, ya. Hayırlı maknanya bersama
kebaikan, ya. Sabah tu sabah, ya. Sabahlar tu dia punya jamak dia lah. Jadi itu ialah perkataan Arab. Tak boleh pakai gunaiden. Ya, gunaiden. Gunaiden maknanya fajar baru untuk hari ini. Pakai perkataan gunaiden. Kemudian apabila dia ucapkan terima kasih kepada cikgu, dia sebut tasyakur adaring, ya, ataupun tasyakurlar. Cikgu dia marah. Cikgu dia kata tak boleh sebut tu. Itu bukan bahasa Turki. Sebut merci. Ya, yang asal daripada Perancis lah. Ya, jadi macam itulah kalau kita terlanggar, dia sebut afadarsin. Cikgu marah, tak boleh sebut afadarsin, sebut pardon. Ya, sebab afadarsin daripada bahasa Arab. Jadi perkara tu telah menyebabkan perubahan berlaku. Seringkasnya saya katakan, sehingga sampai ke tahun 1990-an, bahasa Turki, bahasa Jawi Turki ni memang gone teruslah. Dia hanya dipelajari di universiti, terutamanya bagi yang belajar syariah dan juga belajar sejarah. Ya. Walaupun dia tak macam Malaysia lah. Malaysia masih lagi lah ada orang boleh baca Jawi. Di Turki tu memang kalau tak belajar di universiti tu memang tak tahu langsung. Tetapi perkataan-perkataan Arab daripada bahasa Osmaniyah yang masih dipakai dalam bahasa Turki, contohnya umum, general. Dalam bahasa Turki tahun 1990-an masa saya pergi, kalau sebut umumi, orang Turki masih faham lagi umumi itu maksud dia something yang general, umum, ya, dia bahasa Arab lah, ya. Tetapi pada tahun 2013 ni, generasi yang masuk universiti sekarang ni, mereka sudah tidak faham umumi itu apa. Mereka hanya kenal perkataan genel yang memberikan maksud umum. Ya, maknanya agak dia tak ada sekatan, ya. Kerajaan tak ada macam menghukum ke siapa yang belajar apa semua, tapi dia bergantung kepada kesedaran dan keperluan lah. Jadi apabila saya belajar bahasa Osmaniyah, bahasa Turki Jawi itu, dia menimbulkan rasa lain macam sikit lah di kalangan kawan-kawan saya, sebab saya daripada Malaysia belajar bahasa tu, mereka sendiri tidak mengetahuinya. Dan lebih teruk lagi bila saya bagi tahu kawan-kawan saya daripada Jerman, daripada US, daripada UK juga belajar bahasa tu dan mereka boleh menulisnya dengan baik, lagilah mereka geram kan, macam mereka tak boleh benda tu sebab ia tidak diajar secara umum. Jadi umumnya saya katakan nasib Jawi di Malaysia lebih baik daripada nasib Jawi di Turki. Akan tetapi satu saja, Jawi dihidupkan kembali di Turki. Saya gunakan istilah Jawi lah. Istilah yang mereka pakai ialah Osman Leja, ya, bahasa Osmaniyah. Osman Leja itu telah diangkat menjadi bahasa ilmu. Jadi dia sampai kepada peringkat di Universiti Ankara ada sebuah jabatan, sebuah fakulti. Nama fakulti itu ialah fakulti, saya pernah sebut dulu, Fakulti Bahasa, Sejarah dan Geografi. Dia bukan fakulti bahasa, dia bukan fakulti sejarah, bukan fakulti geografi, dia Fakulti Bahasa, Sejarah dan Geografi, iaitu sebuah fakulti yang khas dengan beberapa jabatan. Fokus dia ialah untuk membaca tulisan-tulisan berkaitan dengan sejarah dan geografi. So nak baca Mesopotamia punya, nak baca Arab punya, nak baca Parsi, nak baca yang korek-korek dalam tanah, yang piramid-piramid apa semua tu, semua bahasa sampai ke bahasa moden diajar, iaitu cara membaca bahasa-bahasa asing. Jadi ada bahagian kita menang, ada bahagian Turki menang. Mana yang baik tu mudah-mudahan kita boleh ambil sebagai teladan lah, insya-Allah. Soalan pendek, jawapan panjang, seorang tak nak tanya dah. Wallahu a'lam. Kalau tak ada, alhamdulillah, terima kasih atas kehadiran tuan-tuan dan puan-puan. InsyaAllah kita dengarlah sikit taklimat dan sikit kita jumpa lagi pada bulan hadapan, insyaAllah.